Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati Tuan Imam, tuan-tuan, para jemaah yang dirahmati Allah, puan-puan, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan redha daripada Allah SWT dengan kehadiran kita pada solat subuh secara berjemaah ini, ya, yang mana penuh keberkatannya, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan insya-Allah, alhamdulillah, pada hari ini dapat kita teruskan lagi pengajian kita dengan menggunakan kitab fiqh manhaji mazhab Syafi'i, khusus dalam bab munakahat. Insya-Allah hari ini kita masuk kepada tajuk kecil, iaitu hikmah disyariatkan walimah. Hikmah kita buat kenduri kahwin, kan? Sebagai sambungan daripada yang dahulu, iaitu apakah yang dikatakan walimah. Kita masuk dalam perkara-perkara yang di bawah tajuk utama dia, yang itu berkaitan dengan akad nikah dan kesannya. Dan hari ini hikmah disyariatkan walimah. Apa yang dikatakan walimah tu? Walimah berasal daripada perkataan al-walmu, yang maksud perjumpaan, kan? Dinamakan walimah kerana kedua-dua pengantin bertemu di sini. Kita sebut walimah tu, kita terjumpa kenduri kahwin. Apa maksud dia? Ialah pertemuan dua pengantin. Ya, dua pengantin di rumah mana, rumah lelaki, rumah perempuan. Tapi kalau kita adat kita sini, kita biasanya lelaki bertandang ke rumah perempuan dahulu, kan? Kemudian kunjungan balas kan, sambut makan pula kat rumah lelaki pula. Jadi walimah di sebelah rumah lelaki pula, iaitu pertemuan antara kedua-dua pengantin. Kalau ditengok makna kalimah dalam kamus ialah makanan untuk kenduri kahwin atau semua makanan yang dibuat untuk memanggil orang atau selainnya. Itu kalau dalam istilah kamus je lah, kan? Dan dijelaskan hukum dia, ya, hukum dia adalah sunat muakkad. Ya. Dan hari ini kita tengok pada hikmah dia. Apakah hikmah dia? Hikmah disyariatkan walimah ialah untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah SWT kerana berjaya mengadakan perkahwinan tersebut. Bila sebut walimah, iaitu tanda bersyukur, terutamanya kepada pihak-pihak yang berkahwin dah. Kalau lelaki, keluarga lelaki; perempuan, keluarga perempuan. Ya. Hikmah lainnya ialah manusia boleh berhimpun dan berjumpa pada waktu itu. Perjumpaan ini akan mengeratkan hubungan kasih sayang dan persaudaraan. Okey. Yang utama dia ialah kita nak lahirkan rasa syukur kita. Cumanya ada persoalan di sini. Kan? Yang timbul persoalan. Bila kita buat kenduri walimah, yang jadi zaman sekarang lah, kan? Isu zaman sekarang ni. Pihak lelaki buat hantaran kepada perempuan, kan? Hantaran tu seolah-olah untuk menanggung kenduri kat rumah perempuan. Itu memang realiti yang pernah saya masuk dalam majlis pertunangan orang. Saya masuk, memang wakil dia cakap tu terang je, bukan apa 15,000 bil hantaran ni lah nak buat kenduri kendara kat rumah perempuan. Berterang-terang dia cakap. Habis tu kenduri rumah lelaki siapa nak tanggung? Saya nak tanya. Mana datang rasa syukur? Kita kalau rasa syukur,
Macam kita kan, kita rasa syukur. Okey, nak pergi umrah ke, nak pergi haji ke, ataupun anak berjaya masuk universiti ke apa, kita buat kenduri kesyukuran. Kita minta duit orang ke? Kita pakai duit kita. Sebab itu tanda kita bersyukur. Jadi bila walimah ni satu kenduri kesyukuran, kenapa pihak lainnya kena tanggung? Kan, kalau syukur kerana anak kita kahwin, kita buat ala kadar, sekadar mampu kita. Sekarang ni bila dah habis musim Covid ni, saya nampak dia start balik lah. Nampak pembaziran tu berlaku balik. Betul, sungguh saya cakap, pembaziran tu berlaku balik. Waktu tahun 2020 nikah modal habis 2,000-3,000. Sekarang ni kalau tak ada 30,000 jangan rapat dah start balik dah. Mana pengantin-pengantin yang saya jumpa tu, selamat Ustaz dapat nikah dah musim Covid dulu, PKP. Untung modal habis 3,000 je. Sekarang ni dia dah start dah masuk wedding center mana-mana kan. Wedding center paling murah sekarang berapa? 30 yang saya tahu saya. 25 itu paling minimum 25,000. Nak kumpul 25,000 sakit. Kan? Sakit kita. Saya pun nak kumpul tak nampak. tak nampak kan. Tapi dia jadi balik. Kan? Patutnya orang kata hikmah perkahwinan yang Allah bagi ketika PKP tu boleh diteruskan. Antaranya cara dia orang buat macam mana? Lepas akad nikah di pejabat agama, dia tempah catering juga dalam 100 pack. Dihantar kat masjid. Dalam 20-30 pack. Lepas tu dia edarkan daripada rumah ke rumah ke jiran. Itu lebih, orang kata lebih mesra alam lah. Kan? Tapi bila dah buka ni, dia habis 30,000, 40,000 satu hari yang dia kumpul tak bila-bila. Kan? Terutamanya kalau anak muda yang baru kerja, mana nak cari 30,000? Nak tak nak dia terpaksa buat personal loan. Buat personal loan. Baru kahwin lagi dah ada hutang. Hutang PTPTN dulu pun tak habis lagi. Lepas tu hutang ni pula kan. Tempoh 9 tahun. Kalau dapat anak umur 9 tahun baru habis hutang bapak. Letih kan. So patutnya hikmah PKP yang tu kita buat seringkas lah. Sebab banyak ada juga saya hadir waktu musim-musim PKP kan, majlis pergi kahwin memang simple. Dia orang ajak saudara mara, time pukul 11 sampai pukul 1 semua saudara mara. Lepas Zuhur pukul 2 sampai pukul 4 jemaah surau masjid selesai. Terus 5,000 je. So matlamat tu sampai. Matlamat dia adalah nak maklumkan pada masyarakat bahawasanya pasangan ini telah pun berkahwin. Kan? Macam ada kes mana hari tu yang viral itu kan, dia buat kat wedding center kan. Besok keluar mak, siapa yang hadir majlis perkahwinan ni sila swab test. Pengantin perempuan dan adik-beradik dia semua positif. Sudah. Itu yang kita jadi risau nak pergi kan. So saya buat macam tu, simple kat masjid. Alhamdulillah, nampak orang kata meriah tu tidak, tapi barakah tu nampak. Barakah tu nampak dia. Walimah juga diadakan untuk menghebahkan. Itu tujuan dia, untuk menghebahkan kepada orang ramai berita yang dulunya rahsia. Apa yang rahsianya? Ketika bertunang hendaklah dirahsiakan. Jadi ketika walimah hendaklah dihebahkan. Ya. Pemberitahuan ini dapat menzahirkan perbezaan antara perkahwinan yang syar'i dengan perzinaan yang dilarang. Itu bezanya kan. Sebab bila bernikah secara sah ni, tak ada siapa pun nak marah, buatlah kenduri macam mana pun kan. Tapi tiba-tiba je sudah kan, tiba-tiba je dah mengandung. Itu yang jadi masalah. Sebab memang benda tu bukan setakat masyarakat kita. Alhamdulillah masyarakat kita masih lagi kuat berpegang dengan syariat, bahawasanya tidak menerima perkara ini sebagai satu yang remeh dalam masyarakat kan. Sebab kalau di barat tak kisah kau nak kahwin ke, kau nak mengandung dulu ke, lepas tu kau register ke,
Boleh. Tapi kalau kita di masyarakat kita masih lagi berpegang pada syariat, pasangan yang duduk tanpa nikah itu tidak boleh. Kan? Jadi kita sendiri prihatin kawasan taman perumahan kita, kawasan kampung kita, memang kita tak boleh terima kalau ada pasangan yang tak bernikah duduk bersama. Alhamdulillah masih lagi kita kuat, dan benda ni kita jadikan adat. Alhamdulillah tak apa, jadi adat kita tak boleh terima. Padahal itu adalah hukum syariat sendiri kan. Alhamdulillah masyarakat kita masih pegang teguh lagi bab ini. Cuma kita risau masa ke depan. Masa ke depan ni kan, isunya banyak ya. Memang kalau nak kata apa, anak tak sah taraf pendaftaran, memang kalau dekat sini lah, dekat sini kalau tak silap sebulan belah-belah juga pun. Ramai. Kalau daftar kahwin sekarang, maknanya kes tu dah 20-30 tahun dulu. Kan? Sebab anak dalam lingkungan umur 22 ke 28 yang daftar tu nak nikah. So sebulan dah berbelah-belah juga. Ini baru sini, belum Kelang, belum daerah lain, belum negeri lain. Benda tu memang ada. Kan? Jadi permudahkanlah perkahwinan. Kadang-kadang perkahwinan tu pasangan tu jadi lambat tertangguh kahwin sebab tak mampu nak sediakan hantaran yang tinggi tadi tu. Kan? Hantaran yang tinggi, seolah-olah dia terpaksa menanggung kenduri kat rumah perempuan. Lelaki 20,000 buat hantaran tu, keluarga perempuan buat kenduri besar kat rumah dia. Habis tu rumah lelaki ni makan karipak TO je. Kesian lah. Tak jadi macam tu kan. So, atas nama kesyukuran buat sendiri ya. Sebab saya ada jumpa keluarga macam tu, saya tanya, puan buat kenduri ini macam mana? Tak, ini kami buat sendiri. Kami tak ada minta hantaran dekat lelaki. Hantaran dia tu kami ambil, kami simpan untuk guna dia masuk rumah nanti. Disimpan. Lepas nikah nanti kami bagi dia hantaran tu. Sebab apa? Nak suruh dia belajar berjimat untuk masuk rumah nanti. Masuk rumah pun sewa advance dah 2 bulan 3 bulan. Nak beli periuk belanga, tikar bantai, mesin basuh pun, ais pun, itu pun dekat 10,000 kat tu. Jadi yang 10,000 sebagai hantaran tu dia mak tu simpan. Lepas kenduri kahwin nanti dia bagi balik. Lepas tu kenduri ni, alhamdulillah Ustaz, syukurlah ada orang nak ni, kami buatlah kenduri pakai duit kami sekadar mampu. Itu yang sebaik-baiknya lah ya, yang sebaik-baiknya. Okey, apakah hukumnya pula kita menghadirkan diri ke majlis walimah? Kan ada orang jemput, apa hukum dia kalau kita terima jemputan tu? Adakah nak pergi ke, tak nak pergi ke, sunat ke, wajib ke? Menghadiri majlis walimah menjadi fardu ain kepada yang dijemput. Fardu ain makna dia wajib ya? Dalilnya ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum ila al-walimah falyatiha." Apabila seseorang kamu dijemput ke majlis kenduri, maka hendaklah dia hadir. Ya. Itu. Jadi kalau ada orang menjemput, kalau kita tak dapat, kita ada keunzuran, maklum pada tuan rumah. Kan, sebab kalau ikutkan dalam kitab ni disebutkan, bila dah dijemput, dia menjadi kewajipan kita hadir. Kalau kita tak dapat, dia di situ dia ada faham sebalik pula. Kalau orang yang dijemput wajib hadir, kalau tak jemput haram datang. Itu kita kena buat, kita tengok di sebalik dia pula. Kan? Sebab itu kalau orang kita balik lalu-lalu tepi jalan, ada kena kahwin, singgah. Jangan orang tak jemput jangan datang. Haram kita makan kan. Lalu orang kata on the way kita nak pergi ke nak pergi ke Seremban lalu kampung-kampung ni ada kenduri kahwin, berhenti makan. Jangan. Kalau tak dijemput jangan pergi. Kalau dijemput pergi. Kalau tak dapat maklum pada tuan rumah ya. Maklum awal-awal. Wa man lam yujib ad-da'wah
faqad asallaha wa rasulah. Ya. Sesiapa yang tidak menyahut jemputan, maka sesungguhnya dia telah mengingkari Allah dan Rasulnya. Ya. Ni, jadi putusan dia, kalau kita dijemput, kita wajib hadir. Kan? Kalau tak makan tak apa, datanglah, tunjuk muka kat tuan rumah, kan? Kurang-kurang dia rasa, oh alhamdulillah datang, jemputan dia diterima. Itu kewajipannya, ya. Syarat wajib, tapi apa syarat dia pula, ya? Syarat kena tengok juga macam yang wajib, walimah macam mana yang dikatakan wajib kita hadir. Dia ada syarat-syarat tertentu yang bolehkan walimah itu jadi wajib kita hadir. Para ulama meletakkan beberapa syarat untuk menjadikan walimah wajib dihadiri. Di antaranya, pertama, walimah tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya sahaja. Jika dikhususkan kepada orang-orang kaya sahaja, kita tidak wajib menghadirinya. Ya. Yalah, bukan kata buat majlis kat hotel 5 star. Jadi orang kampung tak dipanggil. Bagi kad, tapi kita pun fikir 2-3 kali nak pergi kan. Dengan nak masuknya, dengan dia kena ada kena ada jawab jawapan balas dia, lepas tu dengan dress code kita ni nak pergi ni, lepas tu terhad pula bilangan je kan. Jadi kita pun rasa Allah kan, terpulanglah kan tu. Dia yang sedapnya kalau kenduri kahwin ni buat style orang kata apa, kenduri rakyat kan, panggil lah orang kampung sama-sama kan. Tu lebih meriah sebenarnya di situ kemesraan. Sebab kalau duduk dalam, yalah, bukan saya pernah pergi juga majlis kenduri kahwin macam tu kan. Jadi orang kata kita dengan table kita duduk dengan siapa orang sebelah-sebelah ni tak kenal, tak ada dah nak pergi menyembang, pergi ke meja orang sana, tak ada macam kita sini kampung kenduri, kejap jumpa sana, duduk bawah pokok rambutan pula, pergi sana, pergi bersembang. Jadi meriah tu ada, mesra tu ada, ukhuwah tu ada. Tapi bila dalam tu dia masing-masing. Saya pun tak kenal siapa duduk sebelah saya ni. Nak bersembang, dia duduk makan-makan, habis-habis hang tak boleh nak bersembang, nak merayau mana dah kan. Habis-habis cukup time dah boleh. Kan. Jadi pertama ulama menyusunkan garis panduan dia, walimah yang diadakan tu bukan khusus untuk orang kaya sahaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, bi'sat ta'amu ta'amul walimah yud'a ilaihi al-aghniya wa yutrakul masakin faman lam ya'ti ad-da'wah faqad asallaha wa rasulah. Apa maksud dia? Seburuk-buruk makanan ialah makanan walimah yang dijemput hanya orang-orang kaya sahaja dengan meninggalkan orang-orang miskin. Jadi kita kalau kita di kampung ni buat kenduri kahwin, semua lapisan masyarakat kita bagi kan. Yang kaya pun ada, yang sederhana pun ada, yang miskin, anak yatim, budak pelajar-pelajar sekolah tahfiz ke apa, semua kita panggil. Cukup, asnaf-asnaf pun ada, betul tak? Alhamdulillah. Itu satu budaya yang sihat, budaya yang baik dalam masyarakat kita. Masyarakat kita biasa macam tu. Itu benda yang boleh kita ambil, jadikan satu, orang kata, adat yang baik. Contohnya pagi biasa-biasa kan, kadang-kadang sebelum mula majlis pukul 11 tu, pagi kaum keluarga akan buat doa selamat dulu. Alhamdulillah, itu tanda kita minta syukuran kepada Allah SWT, kita minta majlis kita ni selamat, mendapat keberkatan daripada Allah SWT kan. Pulanglah kalau dia nak baca Yasin ke, minta keberkatan, buat kan. Biar masyarakat yang saya tengok, kalau kat kawasan kita ni, bila kenduri, semua lapisan masyarakat ada. Alhamdulillah. Di situ orang kata dia punya checklist tu, yang ulama kata wajib hadir tu dah lepas dah tu. Wajiblah kita hadir kan, sebab semua golongan ada. Semua golongan ada, ya. Ya. Kalau ada buat benda itu adalah baru pendapat. Katakan benda yang orang tak minta buat, kita jam pagi itu buat pagi Yasin ke, buat apa ke. Okey.
Kalau lah dia baca Yasin, saya nak tanya. Kalau lah kerana dia baca Yasin dia masuk neraka, adil tak Allah SWT, saya nak tanya. Saya nak tanya. Kita baca Yasin, orang kata bid'ah. Baca Al-Quran. Allah faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah Al-Quran. Kan, kalau kata nak baca, bagi saya kita baca bukannya bersebab macam okey. Saya tak setuju kalau saya personal, saya tak setuju kalau ada kematian orang kata 7 hari. Ini baca Yasin, tahlil sebab hari ke-7. Hari ke-14, hari ke-30. Yes, yang tu haram. Ini kita baca tanda kesyukuran kita. Minta Allah berkati majlis kita. Takkanlah kerana kita membaca Yasin Allah nak masukkan kita dalam neraka. Setuju tak Imam? Sedangkan kita baca firman Allah. Habis itu bencana orang yang tak pernah baca pula. Dia persoalan bukan bacaan. Betul? Budaya tu, buat budaya tu, majlis tu. Dia faham bid'ah tu tak mana? Bagi saya memahami bid'ah ada sayyi'ah, ada hasanah. Ada sayyi'ah, ada hasanah. Sayyi'ah, bid'ah yang memang dolalah. Hasanah, memang dia tak ada, tapi perbuatan membaca Yasin itu sendiri adalah sesuatu yang baik. Kan? Jadi, di situ kita tengok, di situ ada ukhuwah. Dia datang ada ukhuwah. Ada ukhuwah dia. Jadi, kita bukan nak ibadat, kita tuan rumah panggil, minta kita ahli jemaah datang, baca, buat doa selamat, baca Yasin ke. Itu atas kehendak dia, bukannya kalau dia katakan bid'ah kerana perbuatan dia orang baca Yasin tu, saya tak setuju lah. Takkan kerana baca Yasin, ini personal lah. Kalau kerana baca Yasin Allah nak masukkan saya dalam neraka, saya redha sebab saya baca kalau Allah. Itu pulang pada Allah, nak buat apa? Lain kalau saya baca Bible ke. Kan? Betul. Kan? Sebab saya tengok ada Datuk Rendis ni sebut bid'ah ni, orang yang tak faham dia akan nampak semua bid'ah. Dia kata kata kita baca Yasin, kita bertahlil ni, dia kata kita lepas mayang kita bertahlil ni, yang ni bid'ah ni, dia kata. Kalau semua tak boleh apa ni. Selawat pun dia kata bid'ah. Allah, kita buat selawat syifa, bid'ah. Selawat yang Nabi suruh, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai Datuk Rendin saya ingat dia sebut Nabi ni, dia kata hampa pujilah kok mana pun, tapi jangan samakan dia dengan Tuhan, sebab dia sebaik-baik kejadian Tuhan. Puji lah, puji. Puji Nabi macam matahari, macam bulan, orang paling mulia, paling cantik. Puji. Itu sifat seorang manusia. Tapi jangan samakan dia dengan Tuhan. Macam Kristian, dia dah jadikan Isa tu anak Tuhan. Salah. Sebab itu, kalau kita tengok para ulama, dia ada kitab selawat dia, beratus-ratus ribu selawat. Kan, kitab Barakat Makiyah tu ada berapa? 800 selawat, 1000 selawat. Macam-macam bentuk selawat. Semua memuji Rasulullah. Tak ada pun satu ayat dalam tu yang mengatakan Rasulullah ni anak Tuhan ke, sama level dengan Tuhan ke, tak ada. Ya. Saya ingat tu Datuk Rendis sebut, pujilah Nabi ni, hampa pujilah buat mana dia handsome ke, dia cantik, dia bulan ke, nak gambarkan dia tenang macam air laut kalau dengar suara dia ke. Puji dia, itu sifat manusia tu. Tapi jangan kita letak dengan. Tapi ada orang kata kita selawat ni bid'ah. Betul, hampa yang tak selawat pada cerita. Kan? Tu. So bagi saya tak adalah perbuatan tu, kalau kata orang nak anggap bid'ah, buatlah. Tapi bagi saya benda tu, kalau dia orang, kita duduk baca Yasin macam malam Jumaat kita baca Yasin, tapi tak boleh kata mesti baca malam Jumaat. Tak boleh. Oh mesti baca malam Jumaat mesti. Itu tak boleh. Yang tu yes bid'ah. Baca Quran ni bila-bila masa. Cuma macam baca Yasin malam Jumaat ada sebab dia, kan. Ada hadis yang sebutkan Al-Quran ni adalah jantung, Yasin ni adalah jantung Al-Quran, kan. Malam Jumaat pula penghulu, hari Jumaat penghulu sekali hari. Kena tak? Kalau jantung ni dia lah jadi leader dalam badan tak? Tak ada jantung, awet semua.
Kalau hari Jumaat dia jadi 50, kenalah fadilat dia tu. Ya, yang tu yang dicerita kan. Kan Datuk Arin di sini cakap, saya dalam kuliah perubatan. Saya ingat lagi, saya terngiang-ngiang lagi suara dia. Kenalah dia kata malam Jumaat ni Sayyidul Ayyam dengan ni jantung ni, kalau tak ada dia jahanam satu badan amalan tu. Jadi kalau orang yang anggap bid'ah itu pulanglah. Tapi bagi saya, kalau kita duduk berdoa ramai situ, kan, baca Yasin ke, minta barakah pada Allah SWT untuk keselamatan atas ni, silalah buatlah. Tak adalah sampai tahap sesat. Okey, hadis di atas. Okey. Seburuk-buruk makanan ialah walimah kenduri yang dijemput hanya orang kaya sahaja dengan meninggalkan orang miskin. Sesiapa yang tidak menghadiri jemputan, sesungguhnya dia telah menderhakai Allah dan Rasulnya. Jadi hadis ni memberitahu apa yang akan berlaku selepas kewafatan Rasulullah SAW. Ya? Ketika walimah hanya menjemput dan meraihkan dan menghidangkan makanan-makanan yang lazat kepada orang-orang kaya sahaja, sebagaimana yang biasa berlaku pada hari ini. Kan? Yang kedua, yang menjemput itu adalah orang Islam. Begitu juga orang yang dijemput. Jika tidak, kita tidak wajib menghadiri walimah tersebut. Yang menjemput kita adalah sahabat kita seagama. Kan? Kita wajib hadir. Dan majlis itu pula majlis orang Islam, kita pergi. Ya. Ketiga, hendaklah jemputan pada hari pertama. Ya. Hendaklah hadir jemputan pada hari pertama. Ini yang jenis buat kenduri 3 hari 3 malam, 7 hari 7 malam, 10 hari 10 malam kan. Ya. Hendaklah jemputan hadir pada hari pertama. Jika walimahnya diadakan lebih daripada sehari, sunat menghadirinya jika dijemput hari kedua. Hari pertama wajib, hari kedua sunat, makruh menghadiri jemputan pada hari ketiga. Sebab dia nanti ya, Rasulullah SAW sebutkan, ta'amul awwali yaumin haqqun wa ta'amu yaumil tsani sunnatun wa ta'amu yaumil tsalits sum'atun wa man samma'a samma'allahu bih. Makanan kenduri pada hari pertama wajib dihadiri. Makanan pada hari kedua adalah sunat. Makanan pada hari ketiga adalah untuk menunjuk-nunjuk, itu sum'ah tadi tu kan, adalah untuk menunjuk-nunjuk. Dia orang kampung ni kenduri 1 hari je, 11 sampai 4 je. Aku 3 hari 3 malam dah menunjuk-nunjuk, ada riak takbur kat situ dah apa semua tu kan. Sesiapa yang menunjuk-nunjuk, kata waman samma'a, siapa yang menunjuk-nunjuk, Allah akan samma'allahu bih, Allah akan menunjuk-nunjuk dengannya, dan iaitu menghukum dan mendedahkan aib-aibnya pada hari kiamat. Tu berat tu. Kan? Tapi alhamdulillah lah, ya. Ada tu adalah orang yang buat, mungkin dia itu kaya dia lain lah kan. Bagi kita alhamdulillah yang kita di dalam kawasan sini, Korea kita ni, saya rasa tak ada lagi 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam kenduri kami, tak ada. Biasa cuma malam tu, biasa malam antara sama ada malam ataupun pagi kan. Biasanya jemaah surau masjid akan datang ke rumah kan, dia orang buat baca Yasin kat situ ke untuk mendoakan keselamatan, doa selamat untuk majlis perkahwinan kan. Bukan itu bukan kenduri 2 hari 2 malam tu kan. Ya. Kenduri kahwin ni walimahnya ada 1 hari saja. Biasanya kawasan kita ni alhamdulillah lah. Kalau tempat lain tak tahulah, kok memang adat dia kena buat 3 hari 3 malam, letih je ya. 3 hari 3 malam buat kenduri besar. Hari pertama seekor lembu, esok kerbau pula. Hari ketiga kambing 5 ekor. Mampus letih kalau ada macam tu. Nasib baik dah ya. Okey. Dan sabda Rasulullah SAW lagi,
al-walimatu fil yaumil awwali haqqun wa fi tsani ma'rufun wa fi tsalits riya'un wa sum'atun. Maksud dia hadis ni, walimah pada hari pertama adalah hak, orang wajib ditunaikan. Okey. Pada hari kedua adalah kebajikan. Orang kata sebagai sedekah dia lah, kebajikan dia, ya. Dan pada hari ketiga pula adalah untuk menunjuk-nunjuk dan mengharapkan pujian orang. Jadi wa fi salisi riya'un. Riya' ni menunjuk orang lah, kan. Riya' itu nakkan orang puji dia. Wasum'atun, tu dalam hadis ni sebut. Jadi yang keempat pula, jemputan dilakukan untuk menambahkan kasih sayang dan mengeratkan hubungan. Itu matlamat kita, kan. Kita tengok rasanya di Korea kita semua ini ada ni, insya-Allah, ya. Insya-Allah kita panggil adalah untuk mengeratkan ukhuwah kita, kan. Ukhuwah kita nak jumpa payah, tapi bila kenduri kendara saudara mara satu Malaysia turun. Cuma alhamdulillah sekarang dah boleh lah, kan. Dulu tak boleh rentas negeri, kan. Biasanya macam tu. Saya pun teringat waktu bila kenduri kahwin saya sendiri pun habis adik-beradik mak saya, adik-beradik bapak saya, bukan adik-beradik, yang sepupu, dua pupu semua turun waktu tu. Alhamdulillah di situ ada tujuan dia mengeratkan kasih sayang, kan, menguatkan ukhuwah antara saudara. Waktu tu dia perkenalkan, ni saudara mak, ini sepupu. Betul. Hari lain kita tak ada masa nak pergi jalan rumah saudara mara kita ni. Sebab itu saya kalau kenduri kahwin saudara, saya pergi. Memang saya pergi sebab kita nak jumpa makcik-makcik, mak-mak sepupu kita yang tak pernah kita jumpa ni. Sepupu-sepupu kita waktu tu lah. Kan. Sebab itu kalau waktu kecil-kecil tak apa. Kita boleh jumpa kenal sepupu sepapat kita semua ni sebab tok nenek kita ada, moyang kita ada lagi. Jadi semua balik. Tapi dah bila dah meninggal moyang, meninggal tok, masing-masing hal. Masing-masing hal lah. Kan? Kalau kenal moyang, insya-Allah. Ada moyang kita lagi, semua anak cucu balik. Anak cucu cicit akan balik. Raya semua, jumpalah. Sepupu orang ni, sepupu orang ni, sepupu orang ni, sepupu semua jumpa. Tapi kalau dah tak ada, kalau tok ni dengan nenek ni meninggal awal, memang jarang sangatlah yang dapat kenalan, kan. Atas inisiatif kita lah, kita berziarah. Ada masa kita berziarah yang dekat-dekat, kan. Kita berziarah biar tahukan ukhuwah kita tu. Okay. Jemputan dilakukan untuk menambah kasih sayang dan mengeratkan hubungan, ya. Jika jemputan dilakukan kerana takut kepadanya atau ingin mendapatkan kedudukan atau pangkat, jemputan itu tidak wajib dihadiri. Tak boleh ni, kalau tak dapat nanti kita tak dapat apa projek, tak datang. Ni nanti ni kan, jutawan ni tengok kita tak ada, susah. Aku dah lah minggu depan aku nak mohon projek dengan dia, kena datang. Itu niat dah lari dah. Niat dah lari dah. Kan? Niat dia dah lari dah. Ataupun sebab takut tak datang nanti kena tindakan apa-apa ke, tak boleh. Kena ada ugutan ke apa ke, itu tak boleh, ya. Dia tak, jadi hukum dia tidak wajib dia dihadiri. Yang kelimanya, tuan empunya walimah bukan orang yang zalim, jahat atau memiliki harta haram. Kan? Tuan dia bukan orang yang zalim, bukan orang jahat atau memiliki harta haram. Kita tahu dah, dia ni memang kaya raya. Rupanya sumber dia adalah based on business dia, seluduk barang. Seluduk barang, contoh seluduk barang, ataupun dia ada share dengan toki judi. Jadi kita tahu, ini orang kaya ni buat ni, dipanggil kita. Jadi di situ ada pilihan, sebab kita dah tahu latar belakang dia, tak wajib kita nak pergi. Kan? Tak wajib kita pergi. Dan yang keenamnya, di dalam walimah itu tidak terdapat perkara-perkara mungkar seperti arak, ya, pergaulan bebas antara lelaki perempuan, atau gambar manusia,
atau haiwan yang tergantung pada dinding rumah pengantin. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia duduk sama sekali di hidangan yang diedarkan arak. Kan? Jadi dia berkaitan dengan iman ni benda ni. Kan kita kalau risau juga kalau kita pergi majlis-majlis besar-besar kat hotel ni kan. Sebab kan memang kita tak minum. Tapi kita duduk satu table yang jenis orang minum. Tak kira lah dia orang Islam ke tak Islam. Dia bukan orang Islam pun, tapi kita ada dalam majlis tu. Itu yang tak nak lah, kan. Kalau boleh elak, kita elak daripada duduk dalam majlis yang ada dihidangkan arak. Kan, minta jauh, na'udzubillah. Tapi alhamdulillah lah, kebanyakan hotel-hotel di Malaysia ni memang ada sijil. Itu pentingnya, sijil halal daripada JAKIM ataupun daripada Jabatan Agama tu sendiri. Tujuan dia. Sebab proses dia nak dapat tu bukan mudah. Dia tengok teliti, ya. Dia tengok teliti semua, dan tak boleh ada pencampuran perkara tu dalam majlis yang ada tu, kan. Kalau kata makan minum tu, kalau you nak minum yang ni, ada part lain, ada bilik lain, bukan di sini. Bukan di sini. Ya. Dia ada, tak boleh tercampur dengan tu. Dan makanan-makanan insya-Allah. Jadi kita pun tak rasa was-was kalau kita nak makan. Ya, sebab proses yang proses untuk dapatkan sijil halal yang diberi oleh JAKIM tu teliti sebenarnya. Ya. Bukan pegawai agama tu je pergi cek. Dalam perawatan halal tu dia ada pegawai sains, pegawai pemakanan. Yang memang bidang mereka akan tengok. Kan? Bekerjasama dengan JAKIM untuk keluarkan sijil halal tu. Kan? Jadi dia meyakinkanlah, meyakinkan, insya-Allah. Dan pemantauan memang dibuatlah dari masa ke hingga kan untuk pematuhan sijil halal ni, ya, saya cerita kalau sahabat kawan saya yang kerja bagi halal, contohnya kan kita buat contoh, ada muli tepung di sini, betul di sini pintu bilik air tak ada berdinding, tak lepas, kena buat dinding tutup pintu bilik air tu. Jangan direct terus ke ruang tempat penyediaan makanan, tak boleh. Kena buat, lepas tu baru boleh. Bila ada inspect balik, baru boleh lulus. Kan? Teliti. Itu ingatkan bahan-bahan. Satu bahan sahaja pun yang tak ada disahkan halal masuk dalam satu makan, tak dapat. Jadi keyakinan tu insya-Allah lah, ya, mudah-mudahan. Okey. Apakah hukum jika kehadirannya boleh menghapuskan kemungkaran, wajib hadir dan menghapuskan kemungkaran. Okey. Kalau kita datang tu disebabkan kita datang, tiba-tiba orang Malaysia tu tadi tu tak jadi hidang arak sebabkan malu kat kita. Kan? Maka kita wajib datang. Contohnya kita dah dengar desas-desus malam ni majlis ni ada dia nak buat joget lambat lah apa semua kan. Tapi dia kata kalaulah dia ni datang, Pak Haji ni datang, naya kita kena cancel. Jadi Pak Haji tu kalau dia dengar, dia tahu dia wajib datang. Sebab kan dengan kehadiran dia tu majlis yang maksiat tu tak edit. Terus jadi majlis biasa. Maka wajib ketika tu dia wajib hadir untuk membenteraskan tu. Bukan dia pergi marah, nyapu ni tak, dia datang tu pun cukup dah. Orang tak berani nak buat. Kan? Orang tak berani nak buat dah, ya. Okey. Memakan makanan walimah. Okey. Orang yang menghadiri jemputan walimah tidak wajib memakan makanan walimah. Tu saya kata tadi, kita datang tak makan tak apa, kita tunjuk muka pada tuan rumah tu pun alhamdulillah. Sebagai tunaikan hajat dia dah jemput kita, ya. Yang wajib adalah hadir. Jika dia mau makan, boleh makan. Tetapi jika tak mau makan pun, dia boleh meninggalkan makanan tersebut. Jadi nak makan ni dia jatuh dah, sama ada sunat ataupun harus, ya. Kan? Terpulang. Yang pentingnya jika dia jemput hadir. Makan tak makan, tapi dah orang kita, jadi adat orang kita,
kalau dah bertandang dijamu makan, makanlah. Kan? Jadi kalau kita tak makan, dia ada nak buat hukum lain pula. Kalau kita tak makan nanti kecil hati tuan rumah. Kecil tuan rumah itu dah masuk dalam bab akhlak pula. Tak ada akhlak lah pula kita ni, menyakiti hati saudara sendiri. Dia ada kait benda-benda tu nanti kan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza du'iya ahadukum ila at-ta'am falyujib fa in syaa'a ta'am wa in syaa'a taraka." Apabila seseorang kamu dijemput untuk menikmati makanan, maka hendaklah dia pergi. Jika ingin makan, bolehlah dia makan. Jika ingin beredar tanpa makan, bolehlah dia meninggalkannya. Ya. Jadi di situ Rasulullah sebut ada pilihan. Kalau kita datang nak makan pun boleh makan. Kalau tak nak makan pun boleh juga ya. Boleh juga. Tak sabar pengantin ni. Saya tengah kuliah. Tak sabar pengantin ni. Jadi apa yang Rasulullah sebutkan ya, iza du'iya ahadukum ila ta'ami falyujib fa in syaa'a ta'am wa in syaa'a taraka. Ya, apabila kamu dijemput untuk makan, untuk ke majlis untuk menikmati makanan, maka hendaklah dia pergi. Kalau ada jemput ke walimah tadi boleh pergi. Kalau kamu nak makan, kamu makan. Kalau kamu tak nak makan pun tak apa, kamu ditinggalkan. Okey. Namun ada ulama yang mengatakan wajib makan kecuali jika dia berpuasa. Ini pendapat para ulama mengatakan wajib makan kecuali kalau dia berpuasa. Dalilnya diambil dari lain daripada hadis Rasulullah SAW, iza du'iya ahadukum falyujib fa in kana sha'iman falyusalli fa in wa in kana muftiran falyat'am. Apabila seorang kamu dijemput, hendaklah dia menghadiri jemputan itu. Jika berpuasa, hendaklah dia berdoa untuk tuan punya walimah supaya Allah memberikan keampunan dan keberkatan. Jika tidak berpuasa, hendaklah dia makan. Kan? Jadi ulama kata wajib sebab apa? Dalil ni pula. Kan? Wajib. Sunat. 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 Dia berpuasa tapi puasa tu sunat. Okey. Puasa sunat. So orang jemput dia, kata yang puasa sunat dia kena buka kan, betul tak? Ya, ada pendapat yang mengatakan kalau itu puasa, kalau kita dah tahu wajib. Ya, kewajipan kan, pentembung antara wajib dan sunat. Kecuali kalau dia berpuasa qada. Kalau sunat, kalau puasa sunat, kalau orang jemput kita makan, terpulang. As-saimun as-saum tatawwu amirun nafs. Apa dia, saya lupa. Orang yang berpuasa sunat ni, dialah yang menentukan diri dia. Insya'a shoma wa insya'a yaftur. Sama ada dia nak berbuka ataupun dia nak teruskan puasa. Jadi orang yang puasa sunat ni, dialah yang menentukan diri dia. Kan? Kita tengok keadaan dia puasa sunat, tapi kalau dah tuan rumah dah hidang betul-betul depan dia, dah bagi itu, kalau tak makanlah, nanti tak makan kecil hati saya. Itu bila nyakiti hati sahabat tu, maka di situ kalau saya lah, saya akan buka lah, kerana tak nak menyakiti hati sahabat tadi. Okey. Dan orang yang menghadiri walimah disunatkan makan makanan yang dihidangkan kepadanya, dan dia hanya dibenarkan makan, bukan disimpan untuk dibawa pulang. Ya, datang-datang dia tak makan, tak apa, dia ambil siap-siap bawa balik. Itu tak jadi. Ya, tak boleh lah tu. Kecuali kalau adat kita, kalau belah-belah mana, sini ada ke? Johor, Sabak Bernam kuat berkat tu. Jawa. Jawa lah senang cerita. Lepas makan, dia ada bungkus berkat apa? Bontrok apa? Bontrok apa? Kalau belah mana berkat dia panggil. Berkat tu ada bontrot. Tak biasa dengar benda tu, bontrot tu. Bawa balik. Itu memang dah disediakan oleh tuan rumah. Kan? Sebagai buah tangan dia pula kepada orang yang sudi hadir kepada majlis dia tu.
Jadi kalau dibekalkan, jadi dia boleh mengambil makanan untuk dibawa pulang misalnya, ya, jika ditahu tuan punya walimah yang membenarkan, ambil lah kan. Tapi kalau dah duduk tuan rumah tu yang bungkuskan untuk kita, selamatlah, ya. Juga dihalalkan mencampakkan benda-benda manis dan sebagainya seperti buah kurma, kacang, duit ke arah pengantin perempuan. Halal mengambilnya, tetapi meninggalkannya adalah lebih utama. Jadi kalau belah-belah Arab macam itulah, ya. Dia ketika tetamu duduk tu, dia akan bawa manisan-manisan. Kuih-kuih yang manis-manis. Ada macam kalau kita pergi tengok kat restoran-restoran Arab kan ada apa dah, makanan-makanan kuih-kuih yang manis-manis tu. Yang tu dia akan bawa hidang pada tetamu semua. Dan tetamu juga yang datang pun ada yang bawa tu. Lepas tu ada juga adat dia. Pengantin tengah duduk depan tu, dia orang bagi campak duit dekat pengantin tu. Jadi itu dia katakan dalam ni dihalalkan, tetapi meninggalkannya lebih utama. Maknanya dia benda tu tak dosa, tapi kalau tak buat lebih baik. Dia tak dikata haram, ya, dihalalkan juga, ya. Wallahu a'lam. Habis kita bab walimah, ya, perkara sunat dalam berkaitan dengan akad nikah ni. InsyaAllah mudah-mudahan dengan perkongsian kita hari ini dapat menjadi panduan pada kita bersama, insyaAllah. Dan pada akan datang kita tajuk berkaitan dengan pembahagian giliran bermalam. Ini kepada orang yang berpoligami, kan? Macam mana giliran dia nak bagi rumah ni berapa apa yang nak kena sediakan, itu akan dibincangkan nanti, insya-Allah. Wallahu a'lam. Hari ini. Ya. Okey. Okey. Ada salah masuk orang lain. Untuk makan dia. Kalau kita dijemput, biasanya kita kenal orang yang menjemput kita, kan? Tapi isu yang tak tersalah tidak mengapa, dimaafkan lah, kan? Macam kita lah tersalah, tak batal dosa, tak teringat. Ya, tapi kebiasaannya secara logiknya apabila kita dijemput satu kenduri, kita kenal tuan rumah yang jemput kita, betul tak? Ya. Tapi kalau tak ada masalah. Dia boleh jumpa dengan tuan rumah, minta halal, dia tersilap rumah. Tak ada tuan rumah kata haram. Biasanya terima kasih datang tu je. Jangan risau je, jangan risau. Jangan risau yang tu, insya-Allah. Jangan risau. Itu memang tersilap singgah tu memang ada. Kan? Dah habis makan apa semua. Lah, ini bukan dia je. Pergilah jumpa tuan rumah, cerita tu terang. Saya tersilap rumah ni, tak ada tuan rumah halau, tak ada, insya-Allah. Tuan rumah takkan halau je. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa 'azim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana ya Allah ya Karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.